أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Mudahnya Tajwid dan bersama saya Imamul Hasan, dan insya-Allah pada kali ini kita nak menyambung perbahasan ilmu kita berkenaan dengan hukum yang baru, iaitu hukum mim sakinah. Dan selepas ini kita akan bertemu sekali lagi, kita akan bincangkan tentang apakah dia hukum mim sakinah dan cabang-cabangnya, dan kita akan masuk pada hukum mim sakinah yang pertama. Kita nak bincangkan tentang hukum mim sakinah. Mim sakinah ataupun kita panggil mim mati, ataupun mim, sebahagian ulama mengatakan mim yang tidak berbaris. Mim sakinah ataupun mim yang tidak berbaris bertemu dengan huruf yang akan kita bincangkan, ya, tiga hukum ni. Dan kalau kita sebut tentang hukum mim sakinah ataupun mim tidak berbaris ni, dia terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama idgham syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga ikhfa syafawi. Ketiga, ya. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga ikhfa syafawi. Kenapa disebutkan sebagai syafawi? Pada hukum nun mati yang lalu kita telah bincangkan, hukum nun mati ni ada izhar halqi, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa hakiki, kan hujungnya berbeza bunyi ni, kan. Tapi bagi hukum mim mati ataupun mim sakinah ni, ataupun mim yang tidak berbaris ni, dia semuanya ada syafawi di belakang dia. Izhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Makna syafawi ni ialah bibir. Sebab apa? Sebab hukum mim sakinah ini dia adalah bermain dengan bibir saja. Jadi tak masuk pada halqum dan sebagainya, dia main bibir je. Sebab mim tadi tu dimainkan dengan kawasan bibir je. Sebab itu namanya izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham syafawi. Dan pada kali ini kita nak sebut tentang hukum idgham syafawi. Idgham syafawi iaitu idgham, kita dah maklum dah, idgham maksudnya memasukkan. Bila kita kata idgham syafawi, iaitu memasukkan, dia memasukkan pada memasukkan, macam itulah, ya. Syafawi itu bibir, kan, memasukkan pada bibir. Iaitu bila kita sebut idgham syafawi ni, dia ada satu je huruf dia, iaitu huruf mim. Huruf mim. Jadinya begini, hukum mim yang tidak berbaris bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Hanya hukum huruf mim yang tidak berbaris bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Jadi mim temu mim. Cuma mim yang pertama tak ada baris, mim yang kedua ada baris. Contoh kita tengok pada di awal tadi saya bacakan pada surah Asy-Syu'ara ayat 43. Cuba kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat 43. Tengok apa Allah Taala berfirman pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ada dua hukum mim sakinah dekat situ, ataupun hukum idgham syafawi. Dia sebenarnya, tuan-tuan sekalian, ya, jangan confuse,
idgham syafawi. Ada juga orang sebut idgham mislain, idgham mutamatsilain. Itu pun sama juga. Ya, tapi lagi istilah je. Istilahnya ada yang sebut idgham syafawi, ada yang sebut idgham mislain, mutamatsilain. Idgham mislain tu sebab apa? Sebab ada dua mim kat situ. Sebab tu namanya mislain, dua misal. Ya, dua misal. Maksud dua mim kat situ. Tapi ada sebahagian kata ambil idgham syafawi. Mim bertemu dengan mim. Cuba tengok pada ayat surah Asy-Syu'ara ayat 43. Tengok qala lahum Musa. Qala lahum Musa. Mim yang tidak berbaris bertemu dengan huruf mim yang berbaris depan. Dan pada mim yang kedua itu dia ada sabdu. Kebiasaannya macam tu, dia ada sabdu ataupun ada syiddah. Kemudian mim tadi tu berbaris depan. Jadi bacaannya dua harakat memasukkan, hanya merapatkan bibir je, mudah je bacaan dia. Qala lahum Musa. Ya, itu idgham syafawi yang pertama. Dalam ayat yang sama kita akan jumpa lagi pada ma antum mulqun. Antum mulqun. Mim tidak berbaris bertemu dengan mim yang kedua yang ada syiddah, kemudian berbaris depan. Bacaannya antum mulqun. Habis kat situ surah Asy-Syu'ara ayat 43. Dan contoh yang terakhir kita lihat pada surah Quraisy. Surah Quraisy ayat yang terakhir, iaitu ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Pada ayat 4 surah Quraisy ini pun kita akan jumpa dua juga hukum, idgham syafawi ataupun idgham mislain ataupun idgham mutamatsilain. Tiga-tiganya sama je maksud dia. Allazi at'amahum, at'amahum mim tidak berbaris bertemu dengan huruf mim yang kedua yang ada baris syiddah kemudian berbaris bawah. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan yang keduanya wa amanahum min khauf. Wa amanahum mim tidak berbaris bertemu dengan mim yang berbaris bawah. Bacaannya dua harakat, hanya mudah je bacaannya, hanya merapatkan dua bibir, ya, wa amanahum min khauf. Begitu sajalah mudah untuk kita memahami hukum idgham syafawi ataupun idgham mislain ataupun idgham mutamatsilain. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita katakan begitu mudah tajuk ni, insya-Allah kalau kita kata mudah, ia akan mudah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, sama-sama bersama dengan saya, Imam Muda Hasan, dalam merancangan mudahnya tajwid untuk kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Untuk itu, tuan-tuan sekalian, jangan lupa subscribe channel YouTube El Hikmah TV, EL Hikmah TV, untuk sama-sama dapat manfaat, insya-Allah.